Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Abdul Razak. Dalam subjek falsafah dan masalah semasa, saya diberikan tugas untuk mengkaji di sebalik gerakan agama terus. Dan tajuk ini saya mendapatkan rujukan juga dari sebuah buku yang saya perolehi yang bertajuk Macam Islam Tapi Bukan Islam, di mana buku ini ditulis oleh Ibnu Yaqub dan diterbitkan oleh Moon Media Enterprise pada tahun 2017, dan harga buku ini yang berharga RM30 Malaysia, dan saya beli secara online. Dan alhamdulillah dalam buku ini juga saya memperolehi sedikit maklumat tentang pergerakan agama Drus ini. Sebelum itu, saya ingin kongsikan siapa itu Drus. Drus ini menyebutkan diri mereka sebagai Al-Tauhid atau Al-Muwahidun, yang bermaksud orang-orang monoteism. Namun seluruh dunia cenderung menyebutnya sebagai Drus dan Druza, nama yang diyakini oleh beberapa orang berasal dari pendakwah awal Muhammad Al-Darazi. Drus ini adalah sebuah kumpulan agama yang sangat bebas, terutama tertumpu di Lebanon, di sekitar dasar Gunung Hermon dan pergunungan di belakang Beirut dan Sidon. Gerakan mereka ini sukar untuk dilihat kerana gerakan mereka ini seperti Muslim ataupun orang Islam biasa, tetapi mereka ini bergerak secara berkumpulan. Baiklah, untuk kita tahu lebih lanjut bagaimana agama ini berkembang. Agama ini berkembang dari Islamiyah, sebuah gerakan filosofis yang berpusat di Khilafah Fatimiyah pada abad ke-10. Pada masa kekayaan budaya tertentu, agama ini tidak berusaha untuk mereformasikan Islam arus perdana, tetapi untuk mewujudkan badan agama baru. Di mana mereka dipengaruhi oleh falsafah Yunani, iaitu Gnothism dan Kristian. Antara lain pelakon ataupun watak utama dalam agama Drus ini iaitu Al-Hakim bin Amru ataupun Hamzah ibn Ali. Dua orang tokoh ini sangat popular di kalangan agama Drus ini. Baiklah, untuk kita tahu berapa ramai pengikut agama Drus ini, yang boleh saya kongsikan, agama ini berkembang daripada abad tahun ke-10 sehinggalah tahun 1987. Agama ini telah berkembang di Lebanon sahaja 325,000 orang, Syria 245,000 orang, Jordan 10,000 orang, Iran 65,000 orang, negara Arab lain 40,000 orang, Israel 104,000 orang, tempat-tempat lain lebih kurang 70,000. Dan boleh katakan keseluruhan angka pengikut ataupun agama Drus ini lebih kurang 1,5 juta, terutama tertumpu di negara Timur Barat. Dan saya faham tentang gerakan mereka ini sangat halus. Kadang-kadang kita pun boleh tersilap dengan gerakan mereka ini, kerana mereka bergerak seakan-akan seperti Muslim seperti kita juga. Seterusnya, mereka ada kepercayaan mereka di mana mereka meletakkan seperti kita Islam, kita ada 6 rukun iman, mereka pun ada rukun iman, tetapi rukun iman mereka ada 7. Yang pertama apa dia? Iaitu bercakap benar sesama Drus. Yang kedua, mempertahankan sesama agama dan saling membantu dalam memberi bantuan. Yang ketiga, penolakan secara mutlak semua agama lain termasuk umat Islam yang bukan Drus. 4, disahkan diri sepenuhnya dari penganut bukan Drus. 5, mengenal Khalifah Al-Hakim sebagai Tuhan tersembunyi. 6, redha dengan segala yang Tuhan lakukan. 7, taat sepenuhnya dan berserah diri kepada arahan Tuhan atau wakilnya sehingga Al-Hakim bangkit semula. Ini 7 rukun iman yang mereka letakkan kepada pengikut agama Drus. Untuk apakah kepercayaan mereka? Apakah kepercayaan mereka? Drus menganggap diri mereka sebagai sebahagian daripada Islam. Mereka menganggap Al-Quran itu suci, tapi memandangnya sebagai bahan bacaan luar yang memegang makna dalaman esoterik.
Teks keagamaan mereka dikenali secara kolektif sebagai kitab Al-Hikmah, iaitu kitab kebijaksanaan. Ini adalah koleksi-koleksi buku yang mana 6 buku pertama paling kerap digunakan. Mereka benar-benar monoistik, percaya kepada Tuhan yang tunggal. Tuhan tidak mempunyai pasangan atau anak lelaki. Dia bukan sebahagian daripada Trinity. Tuhan menciptakan alam semesta dari apa-apa dan maha kuasa dan maha mengetahui. Mereka juga mengenali 7 Nabi utama, iaitu termasuklah Adam, Ibrahim, Isa dan Muhammad. Mereka menolak konsep kelahiran anak dara dan percaya bahawa Isa adalah anak Yusuf. Setiap Nabi mempunyai 7 Nabi kecil, masing-masing mempunyai 12 murid, termasuk Daniel, Plato dan individu lain dari sejarah Alkitab dan Yunani. Para Nabi tidak disembah walaupun nama mereka mungkin dipanggil untuk meminta pertolongan pada masa-masa kesusahan. Yang lain, para Nabi dianggap seorang istimewa yang jelas dan yang bebas dari kesalahan dan dosa. Sama dengan pengikut agama-agama Timur Jauh, mereka percaya bahawa ketika mati, jiwa seseorang berinkarnasi seketika dengan dilahirkan kembali ke dalam tubuh manusia yang lain. Mereka percaya bahawa semua jiwa diciptakan dalam satu masa. Jumlah jiwa tidak meningkat atau menurun sejak itu. Sepanjang hayat, seseorang akan mengalami pelbagai kesihatan dan penyakit, nasib dan musibah, kekayaan dan kemiskinan. Setiap jiwa mempunyai kesempatan untuk maju ke atas hingga mencapai kemuliaan. Melalui reinkarnasi berturut-turut, jiwa akhirnya dapat bersatu dengan minda kosmik al-akal al-kuli. Konsep mereka tentang syurga dan neraka bersifat rohani. Syurga adalah kebahagiaan hakiki yang dijumpai oleh jiwa ketika bersatu dan bertemu penciptanya. Neraka adalah perasaan pahit yang dilucutkan tanpa henti dan kehadiran yang mulia dari yang berkuasa. Setiap orang mempunyai kecenderungan yang sama untuk melakukan kebaikan dan kejahatan dan bebas memilih antara melakukan betul ataupun salah. Kalau kita lihat solat jenazah agama Drus hampir menyamai seperti solat jenazah kita, solat Muslim jenazah, iaitu cara mereka yang membezakan kita dengan mereka adalah hanya orang tua sahaja yang boleh lakukan solat jenazah, dan mereka akan baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas secara nyaring, dan mereka tidak menghadap Mekah. Dan kalau dilihat gambar yang kedua, solat jemaah mereka ini di belakang imam ada satu orang berdiri, iaitu dikenali sebagai satu orang akan melakukan tugas seperti suara kedua dalam solat jemaah. Kalau kita nak tahu lebih jelas, seperti berlaku di Mekah lah. Dan Drus ni juga ada lambang dan simbol. Kalau kita lihat di slide ini, lambang Drus ini dia berbentuk bintang dan ada 5 warna, yang mana Drus ini meletakkan setiap warna ini ada maksud-maksudnya tersendiri. Kalau kita tengok di slide ini, hijau menunjukkan kecerdasan, merah untuk melambangkan jiwa, kuning melambangkan perkataan, biru melambangkan potensi atau sebab atau keutamaan, putih melambangkan masa depan, di mana fikiran menjana kualitinya dan memberi kesedaran jiwa merangkumi fikiran bertanggungjawab untuk transmigrasi dan watak sendiri. Perkataan yang merupakan atom bahasa menyampaikan kualia antara manusia yang mewakili bentuk patronis di dunia dan masuk akal. Ini antara warna-warna yang mereka telah cipta dan dipakai untuk menunjukkan mereka ada satu komuniti yang sah. Ini antara yang saya dapatilah di sepanjang kajian yang saya buat. Dan insyaAllah untuk ungkap lebih lanjut lagi, kawan sahabat saya akan mengungkaikan 2 orang tokoh yang hebat dalam Drus ini, dan saya ucapkan terima kasih kerana dapat menyiapkan kajian ini. Thank you very much. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Fadi bin Aminuddin. Nombor kad student saya
021758685. Okey, saya akan menyambung presentation kawan saya. Okey, bagi tajuk saya memilih tajuk agama Drus, Al-Hakim bin Amrullah, dan juga ulasan artikel The Drus Faith Origin, Development and Interpretation. Okey. Okey, sebelum saya memulakan saya punya presentation, saya ingin terangkan sedikitlah berkaitan dengan agama Drus. Okey, agama Drus ni yang pertamanya yang kita tahu, dia adalah agama minoriti, iaitu agama kecil daripada agama besar di dunia seperti dan dia adalah agama yang dianggap oleh orang-orang di bahagian kawasan Timur Tengah. Okey. Seterusnya, monoteisma. Monoteisma ni bermaksud kepercayaan kepada satu Tuhan, yang mana agama Drus ni mempercayai kepada satu Tuhan lah. Berlawanan dengan dia punya lawan maksudnya adalah politeisma, iaitu kepercayaan kepada banyak Tuhan ataupun lebih daripada satu Tuhan. Okey. Tuhan agama Drus ni, dia tak mention spesifik secara fizikal lah nama dia apa, cuma dia mempercayai bahawa pemimpin agama Drus ni adalah sebagai jaminan ataupun cerminan Tuhan, yang mana untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan, so mereka menggambarkan pemimpin mereka adalah gambaran Tuhan, gambaran Tuhan lah. Okey, seterusnya saya akan masuk ke topik saya, iaitu pertama Al-Hakim bin Amrullah. Okey, bagi mereka-mereka yang tak kenal siapa Al-Hakim bin Amrullah ni, yang pertama, Al-Hakim ni adalah salah seorang daripada pelopor ataupun pengasas daripada agama Drus ni lah. Okey, pertama dari segi kelahiran. Al-Hakim bin Amrullah dilahirkan pada malam 23 Rabiul Awal 375 bersamaan 14 Ogos 985 Masihi di Kahirah. Al-Hakim bin Amrullah ni adalah gelaran yang sebenarnya nama beliau adalah Al-Mansur bin Abdul Aziz, yakni anak kepada Fatimi Imam Khalifah kelima ketika pemerintahan Fatimiyah di tanah Arab lah. Berkaitan dengan ibu kepada Al-Mansur bin Al-Aziz ataupun dikenali sebagai Al-Hakim bin Amrullah ni, dia tak dapat banyak sumber sebab saya cuba cari, tapi kebanyakan sumber dia tak ada mention nama. Cuma kebanyakan sumber pun daripada yang bukan sumber Islam lah. Ada yang kata dia beragama Kristian dan ada yang berkata dia beragama Islam. Pandangan tu tak jelas. Dan saya tak dapat nak ambil ataupun masuk ke dalam ni. Seterusnya dari segi personality. Al-Hakim bin Amrullah ni dari segi personality dia seorang yang rakyat dia gerun kiranya ikut kata-kata dia. Kerana apa? Kerana diorang menggambarkan hakim ni seorang yang digeruni oleh rakyat di atas kekejaman pemerintahannya. Yang mana Al-Hakim bin Amrullah ni dia digambarkan seperti gambaran sang singa yang sedang mencari mangsa. Diceritakan, saya ambil pada buku, dia kata orang menggambarkan dia digeruni ketika mana dia berjalan di kawasan pasar. Orang melihat dia sebab baru melihat muka dia dah gerun dan jatuh ke tanah. Itu ada gambaran yang ditunjukkan kepada Al-Hakim bin Amrullah ni lah. Seterusnya dari segi pendidikan, yang pertamanya Al-Hakim bin Amrullah ni seorang yang kita boleh katakan pandai lah, kerana dia menguasai bahasa Arab sejak pada usia kecil. Yang kedua, dia berpengetahuan luas dalam puisi ataupun puisi lah, yang mana ketika mana zaman pemerintahan dia menjemput macam inilah orang kata sejarawan, sastrawan datang ke istana, lalu dia menyampaikan puisi-puisi dia lah daripada pengetahuan dia kepada sastrawan untuk mereka ambil sebagai ilmu pengetahuan.
Dan juga Al-Hakim bin Amrullah ni dia dikatakan membina Darul Hikmah. Darul Hikmah ni, dalam Darul Hikmah tu adalah buku-buku ataupun karya-karya yang digarap oleh Al-Hakim, lalu diletakkan dalam sana. Dan dikatakan kepada siapa yang ingin menuntut ilmu, dia beri kebenaran, maknanya dia tak ada halang siapa yang nak pergi ke Darul Hikmah untuk menuntut ilmu. Okey, seterusnya plot babak kehilangan misteri Al-Hakim bin Amrullah. Kiranya dia pergi untuk bertapa, saya tak ingat tempat dekat mana, tapi ketika dia pergi ke sana, orang selalunya dia akan balik sebelum subuh, tapi waktu tu dia punya pengikut dia rasa pelik kenapa Al-Hakim tak balik. Dan bila mereka pergi sana, mereka dapati hanya tinggal baju ataupun persalinan sahaja, tubuh dia tak dapat dijumpai. Dan seterusnya pengikut dia juga menganggap Al-Hakim bin Amrullah ni adalah seorang sebagai manifestasi Tuhan di bumi, iaitu dianggap sebagai lahut dan juga nasut kepada lahut. Nasut ni adalah tubuh manusia, kepada lahut adalah tembok bentuk ilahi kiranya. Okey, seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan ulasan artikel The Druze Faith, Origin, Development and Interpretation. Okey, sebelum saya masuk sedikit keterangan berkaitan dengan artikel yang saya ambil ni. Pengenalan dari segi bibliografi dan pengenalan penulis dan pemikirannya lah. Yang pertama, saya mengambil tajuk daripada buku yang bertajuk The Arabica Journey of Arabic and Islamic Studies. Artikel tu saya ambil The Druze Faith, Origin, Development and Interpretation. Di penulisnya adalah Qais D.E. Firo, iaitu salah seorang pensyarah di University of Haifa, Israel. Penerbitan ni dia diterbitkan oleh Villa. Seterusnya jumlah halaman. Dia adalah sebuah buku yang dikatakan banyak page, tapi untuk yang artikel ni saya ambil daripada muka surat dalam buku tu 76 hingga 99, dan mana ia merangkumi 24 muka surat lah. Harga dia, buku ni dia tak dijual secara macam dalam bentuk fizikal. Dia dijual dalam bentuk online je lah. Kalau saya tengok dekat bahagian website tu, dia tulis dalam $34 bersamaan dengan 141.63 sen lah. Agak mahal dekat situ dari segi harga Malaysia. Seterusnya format dia, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Lepas tu format bahasa Inggeris lah, dia hanya boleh dapati dalam bentuk kita kena print lah. Berkaitan dengan penulis, nama beliau Qais Madimiro. Dilahirkan pada tahun 1994 di kampung Asfia di Palestin. Beliau meninggal pada 10 September 2019. Seterusnya beliau ni merupakan pensyarah di salah sebuah universiti di Israel, iaitu Universiti Haifa. Menjadi supervisor dalam di universiti itulah, dan juga Junior Research Fellow pada tahun 1995 sehingga tahun 1996. Seterusnya dia punya karya dia, beliau menggarap sebuah topik yang bertajuk Lebanon antara dua perang dunia, Elite Clan and No Politik di Lebanon tahun 1926 sehingga 1943, serta mengusahakan komuniti Druze, Syi'i dan Alawi di Syria dan Lebanon. Beliau juga menerbitkan sebuah buku yang bertajuk A History of Druze pada tahun 1997, dan Invented Lebanon Nationalism dan the State Under the Mandate pada tahun 2002. Kebanyakan buku-buku Qais Madimiro ni boleh dikategorikan sebagai Middle East on Islamic Studies, History and Culture Literature, iaitu bahan sejarah yang diguna pakai untuk sejarawan ataupun pengkaji mengkaji sejarah di bahagian kawasan Timur Tengah. Seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan ringkasan artikel buku yang bertajuk The Druze Faith, Origin and the Interpretation. Pertama, buku ni dia menerangkan berkaitan dengan komponen-komponen asas Druze, bagaimana Druze tu berkembang daripada abad ke-11 daripada zaman pemerintahan Fatimiyah,
yang menggunakan ajaran Ismailiyah. Okey, seterusnya buku ni menceritakan hubungan Drus dengan fahaman Syiah, ekstremisme, Ismailism dengan Islam. Seterusnya, dalam buku ni dia menerangkan bagaimana agama Drus ni, agama Syiah, agama Syiah punya fahaman Ismailiyah dengan Islam, dia ambil sedikit, ambil Syiah sedikit, Ismailiyah sedikit, Islam sedikit, lepas tu dia ambil, lepas tu dia dia buat satu yang barulah, maksud menambahkan banyak elemen baru supaya menjadikan dia nampak lain daripada fahaman-fahaman yang saya sebut tadi. Okay, seterusnya, isu yang dibawa oleh penulis yang pertama, perkembangan agama Drus dalam penyebaran agama lah. Okey, yang pertamanya, agama ni dia dikatakan menyerupai agama Islam, tapi mereka menyangkal sama sekali. Mereka kata yang ni bukan agama Islam, dia ada agama yang baru. Okey, lah, saya bagi contoh lah. Agama Drus ni dia ada kitab dia, yang mana kitab dia macam dan kita kata agama Islam Al-Quran lah, guna bahasa Arab. Drus juga dia ada kitab dia, nama dia Al-Hikmah. Kitab tu pun dia dalam bahasa Arab lah, tapi dia menukar ayat-ayat dalam tu supaya digunakan dalam dia punya agama lah. Okay, seterusnya, kalau macam agama Islam, dia ada rukun iman dengan rukun Islam. Okey, macam Drus dia ada juga benda-benda macam tu, cuma dia yang saya baca, dia ambil 3 daripada agama Islam, 2 daripada Syiah dengan Cartridge. Okey, ini ingin ada perkara yang dibawa oleh penulis untuk menerangkan secara detail perbezaan dia dengan agama ataupun fahaman yang lain-lain tu. Okey, seterusnya isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Okey, yang pertama yang antara yang menarik pandangan pengkaji adalah mengenai kehilangan Al-Hakim bi Amrullah. Okey, yang pertama dikatakan kehilangannya adalah kehilangan yang mistik lah, yang misteri. Tapi ada juga yang bilangan pengkaji atau sejarah yang mengatakan kehilangan Al-Hakim bi Amrullah ni disebabkan oleh beliau dibunuh, disebabkan ketika itu kerajaan di bawah pemerintahan Al-Hakim ni mengalami masalah politik. Okey, seterusnya membawa fahaman yang berjanggal dengan ajaran Ismailiyah. Okey, ajaran Ismailiyah dia menganggap pemimpin sebagai Al-Mahdi lah, yang mana Al-Mahdi nanti dikatakan jika pada hari kehakiman, pemimpin mereka akan bangkit sebagai Al-Mahdi dan membantu mereka lah untuk membawa perjalanan yang betul. Tetapi fahaman dari segi Drus ni ataupun Unitarian ni, dia menganggap Al-Hakim bi Amrullah sebagai cerminan ataupun manifestation of God. Ia adalah satu gambaran yang berjanggalan dan ia telah membawa satu ajaran yang memberi ancaman kepada ajaran Ismailiyah. Seterusnya, taktik dalam pengembangan agama Drus. Okey, dikatakan kehilangan Al-Hakim bi Amrullah ni adalah disebabkan hukuman menanggung dosa-dosa mereka yang tidak menganut agama baru ya, agama Drus. Okey, disebabkan tidak menganut apabila dikatakan rakyat-rakyat yang mendengar statement ni, pernyataan sebegitu rupa, mereka akan berasa disebabkan mereka tidak mengikuti ajaran yang baru, menyebabkan Al-Hakim ataupun pemerintah mereka hilang. Itu menyebabkan mereka, itu mungkin bila kita lihat kat sini, mungkin adalah taktik daripada taktik mereka dalam menyebarkan agama Drus. Mereka cuba menanamkan sifat rasa takut kepada rakyat, yang bahawa kesilapan mereka menyebabkan pemimpin mereka hilang. Dia amat menariklah kalau untuk dikaji. Okay, seterusnya, menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Pertama, dari segi sejarah kelahiran agama Drus. Okey, dari segi kekuatan, artikel ni telah menambahkan ilmu pengetahuan kepada pengkaji untuk mengetahui ada lagi agama-agama yang di luar sana selain agama besar-besar lah, seperti agama dulu mungkin yang kita ketahui ada agama Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi.
Okey, dengan adanya kajian seperti ini, kita dapat mengetahui adanya agama-agama yang di luar, agama-agama yang selain agama-agama yang tersebut tadi. Seterusnya, dari segi kelemahan, bahasa lah saya lihat. Bahasa yang digunakan adalah tidak menggunakan bahasa kebanyakan sekarang, iaitu menggunakan bahasa Inggeris. Kerana sumber rujukan yang saya ambil ni yang asas ni sebenarnya adalah daripada bahasa ibunda mereka lah, iaitu mungkin daripada bahasa Arab, yang kemudian ditranslate kepada bahasa Inggeris untuk memudahkan para pengkaji. Seterusnya, sumbangan artikel menanam sifat kecintaan terhadap sejarah. Dengan adanya sumber ataupun artikel ini telah membantu para pengkaji untuk mengkaji sejarah yang berada di bahagian Timur Tengah dan menanamkan sifat kecintaan terhadap sejarah lah, supaya mereka mereka mampu memahami atau menelaah dengan lebih mendalam. Seterusnya, kritikan dan ulasan pengkaji terhadap artikel. Pertama, segi takiat terus. Takiat ni adalah macam segi kepercayaan lah. Membenarkan penganutnya untuk berpura-pura dalam mengimani agama lain bagi melindungi diri. Agama terus ni dia punya pemimpin dah, dia menggunakan dia punya penganut dia untuk berpura-pura mempercayai satu ajaran, tapi pada dasar dia masih mengimani fahaman dia yang asal, iaitu Drus. Punya efek dia ataupun seperti kita contohlah, agama Drus ni seperti agama yang seakan-akan Islam. Boleh jadi ketika mana sesiapa saja ataupun individu yang mungkin yang bukan non-Muslim, dia ingin mempelajari agama Islam, boleh jadi mereka tersilap sangka bahawa Drus ni agama Islam, dan disebabkan mereka tersilap sangka dan mereka telah mempelajari satu agama yang salah. Seterusnya, dikatakan agama yang terus ni seakan-akan Islam disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, dari segi mereka menggunakan nama Syekh di bahagian depan nama dia, seperti kebanyakan nama-nama orang Islam. Yang kedua, mereka juga memiliki masjid mereka sendiri, seperti orang Islam yang memiliki masjid. Masjid mereka ni berada di bahagian kawasan Kahira. Seterusnya, mereka juga penganut agama Drus juga, mereka mempunyai pengetahuan dalam memahami bahasa Arab. Mereka dapat ni lah memahami bahasa Arab, memahami ayat-ayat Quran. Impak pengkaji terhadap isu dalam penulisan artikel. Yang pertama, artikel ni telah menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan agama-agama yang di luar sana lah, agama-agama di dunia. Kedua, melahirkan akidah yang lebih kuat dalam memahami agama. Disebabkan kita kata agama Drus ni agama lebih kurang macam agama Islam. Untuk macam andailah orang yang ingin bertanya berkaitan dengan agama Drus ni, adakah dia sama dengan Islam? Dengan saya belajar berkaitan dengan pengkaji mempelajari agama Drus ni, dia dapat membezakan apa itu agama Drus dan apa itu agama Islam. Selain itu, dia dapat memberi hujah-hujah lah. Yang jelas, perbezaan ataupun benda yang berbeza dalam agama Drus ni dengan agama yang diamalkan dalam ajaran Islam. Maklumat baru yang pengkaji perolehi secara keseluruhannya adalah dari segi pengetahuan yang berkaitan agama minoriti di bahagian Timur Tengah secara lebih mendalam, dengan menggunakan ataupun dengan membaca sumber-sumber yang fakta-fakta yang jelas lah. Dengan adanya artikel yang ditulis oleh Yos Madi Firo ni, dia membantu pengkaji untuk mengetahui secara lebih detail berkaitan dengan agama-agama yang di luar sana, tidak sahaja agama-agama yang besar, malah agama-agama minoriti seperti agama Drus dan sebagainya. Itu saja presentation saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noor. Hari ini saya mempersembahkan satu tajuk Hamzah bin Ali bin Ahmad
iaitu ketua imam kepada agama Druz. Okey. Pengenalan agama Druz ni adalah mereka yang monoteistik. Para pengikut agama Druz meletakkan dalam kepercayaan satu dewa yang mereka katakan transcendent. Okey. Hamzah ibn Ali Ahmad menulis kitab Al-Hikmah sebagai kitab percayaan agama Druz. Mereka merasakan bahawa menunjukkan iman mereka hanya merosakkan agama mereka. Okey, Hamzah ibn Ali Ahmad ni merupakan arkitek utama gerakan. Hamzah merupakan yang pertama mengumumkan secara terbuka bahawa hakim adalah penguasa dalam nama Tuhan. Okey, asal Hamzah bin Ahmad ni dia merupakan lahir pada abad ke-11, iaitu pada tahun 1985. Ismaili ialah mendakwah dan memimpin mengasas agama Druz. Okey, beliau dilahirkan di negara Zozan dan dibesarkan di Parsi. Pada ketika itu diperintah oleh Samayid Kaf pemeliharaan kawasan wilayah Razavi Khorasan di negeri Iran. Okey, namun beliau meninggal dunia pada tahun 1021 di Timur Tengah, iaitu di Mekah. Beliau dianggap sebagai pengasas dan imam kepada agama Druz, dan beliau juga menulis kitab kebijaksanaan Al-Hikmah. Okey, Hamzah ni dia dianggap dan dipercayai sebagai seorang arkitek terhadap agama Druz ini. Ialah seorang ulama yang terkenal pada zaman Ismaili, datang bersama agama yang sangat terpengaruh oleh Gnosticisme dan falsafah Yunani kuno pada abad ke-11. Ketika itu dunia sedang berkembang. Oleh itu pada tahun 1014 beliau pergi ke Mesir dan mengajak semua para pemimpin dan individu termuka di seluruh dunia untuk mendirikan doktrin-doktrin imam. Selepas 3 tahun kemudian, iaitu tahun 1017, beliau melancarkan iman terhadap agama beliau dengan disokong oleh Al-Hakim. Ketika itu Khalifah Fatimid memberitahu agama di dunia merupakan kebebasan. Okey, kehidupan Hamzah ni pula dia merupakan peranan yang tepat ke atas agama Druz. Pergerakan tidak sepenuhnya tepat dalam kelahiran agama Druz kerana sumber yang diperolehi dari sejarawan Muslim Ibn Zafir. Okey, tahun-tahun akhir Hamzah ni, pada tahun-tahun akhir pemerintahan Al-Hakim nampaknya disebarkan secara serentak dan bebas oleh sebahagian membalik. Peranan mereka dan hubungan antara mereka tidak terjejas. Okey, Al-Akram misalnya ditugaskan sebagai peranan utama oleh sejarawan Sunni yang kemudian tetapi diturunkan dalam diam oleh Hamzah. Namun Hamzah nampaknya memainkan peranan utama walaupun Al-Razi mempunyai pengikutnya sendiri. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahawa dia mengakui kepimpinan Hamzah dalam beberapa perkara. Bagaimanapun, dalam kematian Al-Razi pada tahun 1019, Hamzah adalah pemimpin gerakan baru yang hampir tidak dipertikaikan. Lebih penting itu, Hamzah yang membangun agama baru, gerakan teratur serupa dengan Ismail dakwah dengan melantik sendiri di Mesir dan Syria. Selanjutnya, dia memilih beberapa murid seniornya untuk menetapkan mereka dalam hierarki pangkat yang diketuai oleh sendiri. Okey, Al-Hakim dan kematian Hamzah pula. Al-Hakim hilang ketika perjalanan pada waktu malam. Ianya berlaku menjadi mangsa konspirasi istana. Kuasa terus dirampas oleh kakaknya, iaitu Syed Al-Mut, sebagai ibu kepada anak-anak Al-Hakim. Kuasa baru yang banyak kontroversi Al-Hakim yang mengembalikan ilmi dan pihak kerajaan Fatimiyah merasakan penganiayaan berat terhadap gerakan Druz. Okey, beberapa bulan kemudian kehilangan Al-Hakim Hamzah menulis surat perpisahan di mana mengumumkan perseraannya dalam membunyikan Al-Hakim. Di dalamnya Hamzah mendesak bahawa pengikut untuk menjaga iman kerana masa cubaan akan segera berlalu dan akhir zaman akan tiba. Hamzah pergi ke Mekah dan melarikan diri dan ditempatkan dalam perlindungannya penguasaan kerajaan. Tanda-tanda keredaan ilahi yang disangka permintaan Hamzah dan salah seorang dipenggal di depan pintu Kaabah. Mayat disalib dan dibaling batu, kemudian jasanya mereka dibakar. Okey,
5 prinsip wujud dia terhadap agama Druze ni mengenai sesuatu prinsip adalah penting dalam kepercayaan Muwahhidun Druze. Mereka adalah permata spiritual dan dari Tauhid Unitarianism. Mereka mempunyai keserasian fizikal dalam dunia sebenar. Pada masa pentadbiran Al-Hakim bil Allah, orang-orang yang menyampaikan seruan ini dikenali sebagai the five principle. Mereka adalah Hamzah bin Ali bin Ahmad Alaq, the universal mean. Yang kedua, Ismail bin Muhammad Al-Tamimi Al-Naf, the universal soul. Yang ketiga, Muhammad bin Wahab Al-Kursi Al-Kalimah, the word. Yang keempat, Salama bin Abdul Wahab Al-Samuri Al-Sabit Antasid. Yang kelima, Bahar al-Din Ali bin Muhammad Al-Tal, the Sensor. Unitarianism ni ialah tauhid percayaan kepada satu Tuhan. Dalam percayaan Druze adalah kesinambungan dari falsafah lama yang dimulai dengan penciptaan dan berkembang selama era masa lalu di antena Mesir, Syria, Parsi, India dan China. Ahli falsafah Yunani, Pythagoras, Socrates, Plato dan Aristoteles yang hidup selama 322 hingga 500 sejarah Masihi mempunyai yang Maha Pencipta, seorang pencipta di luar pemahaman kita yang hanya dapat dipahami melalui meditasi, iaitu ketika minda yang mengendalikan pencipta. Tuhan persiapkan kita dan menunjukkan jalan kepada kita. Tauhid Islam, mazhab Islamiyah dan Syiah dan menjadikan dasar iman tauhid semasa seruan pada tahun 1017 Masihi bersamaan dengan 408 Hijrah.